Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk adab pada hari ini ialah adab ketika bekerja. Kita masuk pada bahagian yang kedua. Hasil pembelajaran pada hari ini murid akan dapat: yang pertama, menyatakan contoh pekerjaan yang halal dan haram. Yang kedua, menyebut dalil nakli adab bekerja. Pada minggu lepas kita dah masuk tajuk pengertian bekerja. Pada minggu ni Ustazah cuma nak ulang saja. Untuk ulang kaji, bekerja ialah perbuatan yang dilakukan mengikut cara-cara keredaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan menjadi satu ibadah. Bekerja ialah perbuatan yang dilakukan ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan boleh menjadi satu ibadah jika dilakukan dengan betul. Adab bekerja. Adab bekerja ni pun kita dah belajar juga minggu lepas. Tapi Ustazah cuma nak ulang je minggu ni. Yang pertama, menetapkan niat mencari rezeki kerana Allah. Yang kedua, memulakan pekerjaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, melaksanakan ibadah wajib. Yang keempat, menutup aurat dan berpakaian kemas. Yang kelima, menepati masa. Yang keenam, bersifat jujur, tekun, redha dan ikhlas. Yang ketujuh, ceria dan mesra. Yang kedelapan, akhiri pekerjaan dengan membaca Alhamdulillah. Untuk penerangan lanjut, murid boleh rujuk video yang minggu lepas. Jenis-jenis pekerjaan. Bab ni ialah bab yang memang Ustazah nak masuk pada minggu ni. Jenis-jenis pekerjaan terbahagi kepada dua, iaitu pekerjaan halal dan juga pekerjaan haram. Kita tengok contoh pekerjaan yang halal dulu. Yang pertama, guru. Yang kedua, doktor. Yang ketiga, kerani. Yang keempat, jurutera. Yang kelima, nelayan. Yang keenam, pendakwah. Yang ketujuh, penulis. Yang ke-8, pengembala. Kita tengok pula beberapa contoh pekerjaan haram. Yang pertama, pendakyah. Pendakyah ni maksudnya ialah penipu. Yang kedua, perompak. Yang ketiga, penyelundup. Penyelundup ni maksudnya orang yang membawa masuk barang yang tidak dibenarkan secara sembunyi. Contohnya, kita tidak dibenarkan untuk bawa masuk dadah ke dalam negara ni. Tapi orang yang jadi penyelundup ni, dia membawa dadah secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam negara kita. Itu maksudnya ialah penyelundup. Yang keempat, pencuri. Yang kelima, kaki pukul. Yang keenam, pembunuh. Yang ketujuh, pengedar dadah. Orang yang membawa ataupun menjual dadah kepada orang lain. Kalau penipu ni tadi, dia membawa masuk ke dalam negara. Pengedar dadah ni, dia dah dapat daripada penyelundup barang tu, dia yang jual pada orang ramai. Dan yang terakhir, penjual arak. Ini semua ialah contoh-contoh pekerjaan halal dan haram. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi yang Ustazah tunjuk dalam ni hanya beberapa contoh sahaja. Dalil nakli. Dalil nakli bermaksud potongan daripada ayat Al-Quran ataupun hadis. Ustazah bacakan dulu potongan ayat Al-Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Perhatikan pada perkataan yang Ustazah highlightkan. Ustazah minta kamu gariskan wazarul bai'. Dan juga maksud dia, tinggalkanlah berjual beli. Yang ni maksud dia. Tinggalkanlah berjual beli. Jadi dalam soalan, kemungkinan dia akan bagi potongan ayat ni. Dan soalan akan minta kamu bagi tahu potongan ayat ni untuk adab yang mana satu. Yang Ustazah highlight ni lah kata kunci untuk kamu ingat. Wazarul bai', tinggalkanlah berjual beli. Ini ialah dalil untuk adab bekerja. Jadi bila keluar soalan, katakanlah keluar soalan ayat ni, kamu nampak perkataan wazarul bai', kamu dah boleh agak. Ini ialah dalil untuk adab bekerja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ialah sebuah potongan hadis. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Riwayat Al-Baihaqi. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu perkara yang dilakukannya dengan tekun. Dekat sini Ustazah highlightkan yutqinahu, maksudnya ialah tekun. Tekun maksudnya bersungguh-sungguh. Jadi kamu boleh gariskan dekat buku kamu yutqinahu dan maksudnya ialah tekun. Untuk pelajaran adab, setakat ini saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.